بسم الله الرحمن الرحيم خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Mudah-mudahan semuanya bersemangat dalam mempelajari hadis-hadis Nabi dalam pengajian kita dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa saya akan mulakan pengajian kita dengan bacaan satu hadis. Hadis ini hadis yang sangat simple tetapi pengajaran ini sangat penting, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabda baginda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu daripada kebaikan yang perlu ataupun keutamaan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang muslim itu adalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak memberikan faedah buat diri dia. Maka sebagai seorang muslim, kita hendaklah meninggalkan segala perkara yang tidak memberikan faedah buat diri kita. Baik, seperti biasa bersama dengan saya teman bicara saya Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Datuk sihat ke? Alhamdulillah. Macam mana hari ini? Okay, masih bertenaga lah untuk kita meneruskan pengajian hadis kita pada hari ini. Baik, seperti biasa sebelum kita memasuki dalam perbincangan mengenai hadis yang akan kita bacakan hari ini, sebelum itu mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini yang akan berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayo sama-sama kita buka mushaf kita. Kita tengok muka surat yang ke-31. Kita lihat apakah pesanan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi teladan pengajaran untuk kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, sekiranya tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah memerhatikan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, ayat tersebut pada hakikatnya menceritakan tentang haji yang mana ia dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu. Al-Hajju Ash'urum Ma'lumat, iaitu haji ini dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu. Ada kefarduan haji yang telah ditetapkan ke atas umat Islam. Maka dalam perbincangan kita hari ini kita akan baca satu hadis yang berkaitan dengan haji. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh perhatikan skrin masing-masing dalam slide yang disediakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menyebutkan, an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat walamma stata'tum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu ibadah haji, maka kerjakanlah haji. Tiba-tiba seorang lelaki bertanya, adakah dikerjakan haji pada setiap tahun wahai Rasulullah?
Baginda SAW diam sehingga lelaki itu mengulangi soalan tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian baginda SAW bersabda, jika aku katakan ya, niscaya wajiblah haji itu setiap tahun dan kamu tidak akan mampu melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Baik, perhatikan hadis ini sangat menarik sebenarnya tuan-tuan puan-puan. Sekiranya dalam Al-Quran menceritakan tentang kefarduan haji, waktu-waktu haji dan sebagainya, kaedahnya ataupun perincian mengenai haji diperincikan dalam hadis Nabi SAW. Di dalam hadis ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah menyampaikan khutbah dan baginda menyebutkan qad farada alaikumul hajj, telah difardukan ke atas kamu haji. Tiba-tiba seorang lelaki datang tanya, dia kata, kita kena buat haji tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Maka Rasulullah tiba-tiba diam. Kerana sekiranya Rasulullah menjawab soalan tersebut, maka haji akan diwajibkan ke atas kita setiap tahun. Jadi pada perbincangan hadis ni sebenarnya mempunyai 2 perkara yang utama yang boleh kita pelajari secara umumnya. Yang pertamanya adalah mengenai tentang kefarduan haji, iaitu lafaz yang pertama Rasulullah telah pun menyebutkan. Rasulullah berkata, qad faradallahu alaikumul hajj, telah difardukan haji ke atas kamu. Tetapi yang paling penting juga adalah persoalan yang kedua, Ustaz ini sebenarnya menceritakan part kedua tu. Ada seorang lelaki tiba-tiba tanya, dia kata, kita kena buat haji tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Hai, kalau tiap-tiap tahun ni kopak okey, pening kita tuan-tuan ni. Maknanya tuan-tuan bayangkan ada orang mengumpulkan duit banyak untuk mengerjakan haji, makan masa puluh tahun, belas tahun dan sebagainya. Kalaulah difardukan haji itu setiap tahun, maka habislah kita. Lalu Rasulullah kata, kalaulah difardukan haji itu setiap tahun, maka kamu tidak akan mampu. Maka kat sini ada 2 perkara. Yang pertama tentang kefarduan haji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tersebut, dan dalam part yang kedua tentang persoalan yang ditanyakan oleh lelaki tadi mengenai perbincangan lebih terperinci dalam mengenai hadis ni. Kita akan teruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai hadis kefarduan haji. Baik, kalau kita perhatikan tadi, hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang dah famous kita betul bincangkan. Siapa Ustaz ini? Betul doktor, kita dah ulang nama sahabat ni banyak kali dalam episod-episod yang lepas lah. Ya, seorang sahabat yang ketika mana hidupnya singkat bersama Nabi, lebih kurang dalam 3 tahun, iaitu Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi juga yang meriwayatkan paling banyak hadis doktor. Betul. Dan juga suka kepada kucing tak betul. Baik, itu yang kita telah bincangkan sebelum ni. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah kita perhatikan, yakni ada satu maklumat yang mungkin sedikit baru yang tuan-tuan mungkin tak pernah dengar mengenai tentang Saidina Abu Hurairah yang kita sediakan dalam slide. Yang pertamanya adalah beliau adalah sangat menyayangi ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan beliau menjaga harta zakat Ramadan. Dan yang ketiganya, beliau meriwayatkan hadis tentang membaca ayat kursi sebelum tidur. Jadi 3 poin utama ni barangkali tuan-tuan pernah dengar, barangkali tuan-tuan tak pernah dengar. Yang pertamanya, beliau sangat menyayangi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana satu hari Rasulullah sedang solat Isyak. Ustaz ni Rasulullah sedang solat Isyak, tiba-tiba Rasulullah bawa 2 cucu dia, Hasan dan Husain. Bila Rasulullah tengah solat, cucu kan, budak-budak mesti dah tak reti nak duduk diam, lalu dia bermain-main di sisi Rasulullah, sehinggalah Abu Hurairah kata kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ala adhhab bihima ila ummihima, wahai Rasulullah, boleh tak aku bawa 2 orang budak ni pergi kepada ibu dia? Tapi Rasulullah kata, jangan, tak payah, maknanya biarkan budak-budak ni bersama dengan aku, nak solat dengan aku. Bahkan lama-lama kelamaan sehinggalah Rasulullah kata Rasulullah sayang kepada Al-Hasan dan Al-Husain, sehinggalah Rasulullah mendoakan mudah-mudahan siapa yang menyayangi Al-Hasan dan Husain, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyayangi dia. Sejak daripada itu Abu Hurairah kata, aku sangat mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, keluarga Rasulullah itu sendiri. Yang keduanya yang kita sebutkan juga perbincangan pada hari ini tentang
Rasulullah meletakkan tugas kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Ya. Yang ni kalau Ustaz Husain ni pernah dengar, bila mana dia tidur pada malam tu, tiba-tiba datang seorang lelaki mencuri harta zakat. Lalu dia dah berjaya tangkap dah lelaki tu. Tapi lelaki tu kata, aku orang susah, memang aku perlukan ni. Lalu Abu Hurairah lepaskan. Bila Abu Hurairah lepaskan tu, rupanya Rasulullah tahu. Rasulullah kata, Rasulullah kata, ma fa'ala asirukal barihah. Apa yang kau buatkan kepada tawanan, iaitu yang kau tangkap malam tadi tu? Terkejut Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, aku lepaskan dia kerana dia kata dia orang susah. Lalu Rasulullah kata, dia akan datang lagi malam ni. Oh, doktor mana cerita ni? Dia akan datang lagi malam ni. Memang dia datang lagi pada malam tu sehingga 3 kali. Betul. Sehingga kali yang ketiga, sehinggalah bila Abu Hurairah tak nak lepaskan lelaki tu, lalu lelaki tu mengajarkan kepada Abu Hurairah, dia kata sebelum tidur bacalah ayat kursi. Secara umum dia maksud dia sedemikian. Lalu bila dibincangkan dengan Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah kata itulah yang diajarkan kepada kamu oleh syaitan sendiri sebenarnya, mencuri harta zakat, tetapi diajarkan kepada Abu Hurairah satu perkara yang kalau manusia baca sebelum tidur tidak akan diganggu oleh syaitan, iaitu ayat kursi. Ya. Maka tuan-tuan yang berada di rumah jangan tinggal baca ayat kursi sebelum tidur. Yang ni mengenai kisah ataupun peristiwa ataupun perawi yang kita bicarakan hari ini, iaitu mengenai Abu Hurairah. Baik, masuk mengenai tentang kefarduan haji. Perbincangan kita mengenai haji ni adalah ibadah yang sangat besar di sisi umat Islam. Dia menyempurnakan 5 rukun Islam. Bahkan kalau tuan-tuan perhatikan, sekiranya seseorang tu mampu melaksanakan haji dengan sempurna, seakan-akan segala dosanya telah dibersihkan. Perkara ini disebutkan oleh Allah Taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menyebutkan, man hajja lillah falam yarfath walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang menunaikan haji secara sempurna, tak melakukan segala perkara yang merosakkan haji, tak berkata yang tidak elok, maka kata Rasulullah seakan-akan dia lahir seperti, dia seumpama seperti hari pertama dia dilahirkan. Maknanya bersih dia daripada segala dosa. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengumpamakan, Ustaz ni Rasulullah mengumpamakan haji ni seperti pahala jihad. Yang ni yang disebutkan oleh seorang sahabat. Dia bertanya kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal. Seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, aku rasa jihad ni adalah sebaik-baik amalan. Lalu Rasulullah kata, la, lakinnal afdalul jihad hajjum mabrur. Iaitu sebaik-baik jihad juga adalah haji yang mabrur. Yang ni adalah satu gambaran yang lain tentang kelebihan haji ni tadi. Pahala yang dilakukan dengan bersungguh tu tadi boleh menyamai ataupun lebih kurang boleh menyamai pahala orang yang berjihad tu juga tadi. Bahkan kalau tuan-tuan perhatikan, haji ni juga adalah satu perkara yang menyatukan umat Islam. Ustaz Husain ni perasan kalau kita tunaikan haji semua pakaian sama. Raja ke, menteri ke, semua pakai pakaian yang sama. Kain ihram yang semua sama. kain ihram yang sama, duduk dalam satu level yang sepatutnya sama. Maknanya mengingatkan kepada kita bahawa manusia ni akhirnya Allah Taala akan kumpulkan dalam satu kumpulan yang sama. Saya ingat waktu saya tunaikan haji tu, waktu tahun bila? 2004 lebih kurang, lama dah. Lama Waktu dah, saya mengaji di Mesir dulu tuan-tuan. Waktu belajar kat Mesir, saya naik kapal daripada Mesir tu ke Saudi untuk menunaikan haji, kapal laut 3 hari macam tu. Sampai di sana tengok orang menangis-nangis, kita rasa memang Allah, dia masuklah, zuk tu masuk tersentuh jugalah. Maknanya manusia ni keadaan ni sama. Saya perhatikan memang kalau Arab tu memang bersungguh sangat, dia menyelami ataupun menghayati ibadah haji ni sendiri. Baik, perbincangan selanjutnya akan kita teruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian kita mengenai hadis tentang kefarduan haji, yang mana hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qad faradallahu alaikumul hajj. Allah Taala telah menfardukan ke atas kamu haji, sehingga kita perhatikan dalam masyarakat kita, masyarakat yang terdahulu memang kita bersungguh, mak ayah kita dulu bersungguh kumpul duit untuk menunaikan haji. Maknanya betul lah Ustaz Husaini, kalau kita gambarkan haji ni kadang-kadang seumpama dengan jihad, kerana orang nak mengumpulkan duit untuk pergi haji ni memang susah kadang-kadang. Maknanya berikat perut nak sampai kepada haji itulah sendiri. Dia sebenarnya kalau kata jihad tu doktor kan, jihad tu bukan sahaja sebelum pergi haji,
Makna kata ketika haji tersebut. Betul. Dan selepas balik daripada haji. Betul. Bagaimana kalau sebelum haji itu usaha dalam mengumpulkan harta ataupun duit untuk pergi ke haji tersebut belum tentu kena panggil lagi kan. Betul. Kemudiannya kalau dah rezeki alhamdulillah dapat menunaikan haji itu, bagaimana keadaan di sana menyebabkan orang kata dengan bersesak-sesaknya Doktor. Saya dulu pergi 2011 Doktor. Masya-Allah. 2011 kita yalah dia orang sana, orang Arab ni dia Betul. besar Betul. Banyak pengalaman Ustaz Husaini Bolehlah sikit-sikit Doktor Masya-Allah. Dan kemudian bagaimana pula lepas haji nak katakan itu haji mabrur tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita menahan diri kita itu daripada segala apa yang datang. Betul. Dan kita tapis, itu yang boleh kita katakan sebagai haji mabrur Doktor. Maknanya waktu melaksanakan haji itu banyak pengajaran yang boleh kita dapat. Maknanya jihad tu jihad betul-betul lah. Betul. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa kita, jihad dengan tenaga kita. Kalau sakit pula susah dekat sana. Kalau nak berasak-asak macam mana Ustaz ni boleh sabar dapat? Dia kalau nak yang berasak tu dia lebih kepada nak cium Hajarul Aswad Doktor. Ustaz ni dapat tak cium Hajarul Aswad? Saya ada sekali lah Doktor dapat. Masya-Allah, masya-Allah. Itu tapi rezeki. Itu pun Doktor cium sekali lepas tu dah kena tarik dah. Dah kena tarik Kepala tak ada kena pukul dengan polis. Alhamdulillah tak kena dah. Masya-Allah. Yang ni maknanya saya gambarkan tuan-tuan kita boleh faham pada hakikatnya sebenarnya menunaikan haji sebenarnya satu jihad juga. Bukan sahaja jihad dari aspek mengumpulkan harta, kemudian jihad ketika melaksanakan haji itu sendiri. Kemudian selesai daripada haji itu jihad juga untuk membersihkan jiwa dan diri kita dan menahan diri kita daripada melakukan perkara yang tidak elok. Kerana bila dah balik ni orang akan panggil haji. Betul. Tapi bila tengok ni tak macam haji pun. Perangai tak serupa haji pun. Jangan macam tu. Maknanya memang betul-betul jihad untuk membersihkan jiwa seorang yang telah menunaikan haji. Baik. Yang ni secara umumnya, secara ringkasnya pengajaran yang kita boleh pelajari daripada hadis mengenai kefarduan haji pada hari ini. Tapi sebelum kita pergi kepada yang perkara yang seterusnya, mari kita sama-sama perhatikan dahulu pengajaran dan resolusi yang kita boleh amalkan daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama kita hendaklah berusaha untuk menunaikan haji agar dapat menyempurnakan kewajipan dan rukun Islam kita. Yang kedua, kita ditegah daripada banyak mempersoalkan kewajipan yang telah ditetapkan kepada kita. Dan yang ketiganya adalah mengamalkan amalan yang diajar oleh Rasulullah sebelum daripada tidur. Mengenai resolusi yang kedua kita pada hari ini tuan-tuan, kita boleh ingat bagaimana seorang lelaki tadi dia tanya kepada Rasulullah. Kalau kita tanya banyak persoalan mengenai ibadah, maka kita bimbang persoalan-persoalan tu akhirnya dibimbangi menyusahkan kita balik. Jadi kat sini bukanlah kita kata tidak boleh bertanya, tetapi tanyalah soalan-soalan yang mungkin tidak memberikan kesusahan kembali kepada kita, yang mana sebab itulah ada kalanya Rasulullah tak berapa nak galakkan juga sahabat bertanya kepada baginda soalan-soalan yang tidak mempunyai kaitan dalam meningkatkan diri dan jiwa mereka kepada Allah Ta'ala. Baik, seperti biasa di penghujung rancangan ini saya menyeru kepada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan digunakan untuk memperkasa, memperbanyakkan, memperancakkan lagi program-program pengajian Al-Quran kita dan hadis kita. Baik, seperti biasa bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendadah tangan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala pengajian kita dan usaha kita dan mengurniakan kita peluang untuk menunaikan haji. Dipersilakan Ustaz Husaini. Terima kasih Doktor. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jom sama-sama kita angkat tangan kita. Kita niatkan dalam hati kita, bagi sesiapa yang belum berkesempatan untuk menunaikan haji, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita supaya dapat menjadi tetamu Allah nanti insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang bersyukur di atas segala nikmat dan pemberian-Mu ya Allah. Kami tahu ya Allah, jika kami tidak bersyukur ya Allah, Engkau akan bagi kami azab yang pedih ya Allah. Jika kami bersyukur ya Allah, Engkau akan tambahkan nikmat dan rezeki-Mu kepada kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah tetamu-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami antara orang yang terpilih untuk menjejakkan kaki kepada rumah-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kenyataan kami ini, ya Allah, niat yang baik ini, ya Allah, disempurnakan, dikabulkan oleh-Mu, ya Allah. Engkau sahajalah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.